Hai semua, apa khabar? Jom kita belajar sains untuk hari ini. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang mengukur isi padu cecair. Jadi, rujuk buku teks kamu muka surat 89. Okey, bagi mengukur isi padu cecair, kita perlukan silinder penyukat atau bika. Okey, jom tengok situasi ini. Lim, Langgi dan Aisyah mengambil ukuran isi padu susu kotak. Okey, cuba kamu tengok di sini isi padunya ialah 210 ml dan di sini adalah isi padunya 190 ml dan murid perempuan ni pula dapat isi padu 200 ml sedangkan air yang diisi dalam silinder itu adalah sama. Jadi, bacaan isi padu siapakah yang betul? Okey, kamu tengok kedudukan mata murid ini. Murid ini pandang daripada atas, murid ini pandang daripada bawah dan murid ini pandang lurus kepada nombor air yang dia memandang lurus kepada air yang berhenti itu. Okey, jadi bacaan isi padu siapakah yang betul? Okey, jom kita tengok jawapan dia. Okey, bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Okey, cuba tengok gambar ni. Ya, mata kamu semasa kamu membaca isi padu mestilah kena lurus pada air yang kamu baca. Jadi, kalau kamu tengok di sini, aras meniskus. Aras meniskus tu maksudnya ialah, okey, tengok sini ya. Okey, meniskus ni bermaksud permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berlekuh. Okey, di mana air itu berhenti, kawasan itu kita panggil dia sebagai meniskus. Okey, harap kamu faham yang ini. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana nak mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Macam batu ni adalah permukaan yang tidak sekata, pepejal yang tidak sekata. So, bagaimana kita nak mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata? Kita tentukan melalui kaedah sesaran air. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Apa maksud dia? Okey, kamu tengok di sini. Kaedah pertama, mula-mula kita kena baca isi padu awal. Kita isi air, dah baca isi padu awal. Dan yang kedua, bacaan isi padu akhir. Maksudnya kita masukkan batu tadi dan baca. Jadi apa yang berlaku di sini? Isi padu batu tu berapa? Bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal. Isi padu akhir ialah 30 ml dan isi padu awal ialah 20 ml. Kita tolakkan dia, maka kita akan dapat 10 ml. Okey, yang ni kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, kita menggunakan isi padu air yang tersesar. Kita menggunakan tin Eureka. Okey, bagaimana? Isi padu air yang tersesar sama dengan isi padu batu. Okey, cuba kamu tengok di sini sebelum kita masukkan air. Ada tak air turun? Tak ada. Okey, jadi lepas kita masukkan batu, air dah turun di dalam silinder penyukat. Jadi isi padu batu itu ialah air yang ada di dalam silinder penyukat. Okey. Harap kamu faham yang ini. Jom kita ingat semula apa yang kita dah belajar di bawah tajuk pengukuran. Kita dah belajar luas, kita belajar isi padu. Lepas tu kita tengok nombor 2, terdapat dua jenis luas permukaan, iaitu permukaan sekata, permukaan tidak sekata. Luas boleh diukur menggunakan kertas petak dan juga kertas graf. Isi padu kotak lohong boleh diukur menggunakan kubus bersaiz 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Okey, kemudian kita juga dah belajar isi padu pepejal tidak sekata boleh diukur menggunakan kaedah sesaran air, iaitu kaedah yang cikgu cerita sebelum ni tadi. Okey, nombor 6. Bacaan isi padu cecair diambil pada aras mata di kedudukan meniskus. Maksudnya aras air dengan aras mata kamu mestilah sama.
Nombor 7, pengukuran penting dalam kehidupan bagi mendapatkan luas atau isi padu dengan tepat dan seterusnya mengelakkan pembaziran. Jadi kamu mestilah pandai mengukur. Baiklah, jom kita tengok latihan untuk hari ini. Okey, latihan hari ini kamu perlu buat latihan buku aktiviti muka surat 59. Buku aktiviti muka surat 60. Yang ini kamu perlu susun kaedah mengukur isi padu menggunakan silinder, penyukat dengan menulis nombor 1 hingga 4. Kemudian pilih dan tulis penerangan yang betul bagi setiap gambar. Jawapan dah ada di atas, jadi pilih dan isikan. Seterusnya, buku aktiviti muka surat 61. Yang ini pun mudah. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang cara Aisyah mengukur isi padu spana menggunakan kaedah sesaran air. Seterusnya, buku aktiviti muka surat 62. Yang kamu perlu jawab di bahagian bawah ni. Baca dia punya isi padu dan tulis di bawah. Baca isi padu air dia. Okey, seterusnya nombor 4, lembaran 39. Kamu tengok dalam buku tulis kamu ada lembaran kerja 39. Jadi cuba kira cari isi padu batu untuk gambar pertama dan cari isi padu batu untuk gambar yang kedua. Okey, yang kedua ni diguna tin Eureka. Okey, seterusnya hantar semua latihan dalam grup Telegram selepas siap. Okey, itu saja untuk hari ini. Harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan. Jumpa lagi minggu depan dengan satu lagi tajuk yang baru. Sekian, terima kasih.